Semuanya alhamdulillah baik-baik saja. Kai berada di mana sekarang? Di Kuala Lumpur atau di kampung? Sekarang saya berada di kampung Perlis. Memang baru balik ke lah. ataupun sepanjang PKP dekat kampung ke macam mana? Saya balik selepas 6 hari puasa. Oh, okey. 6 hari puasa. Jadi dekat sini masa time tu kita panggil PKP dilonggarkan. Jadi saya balik time tu lah. Dan saya buat permohonan semua alhamdulillah. Dan saya dapat kelulusan untuk pulang kampung. Dan setelah saya pulang kampung, saya kuarantinlah diri saya dalam bilik 14 hari. Tak bergaul dengan orang. Dengan family pun tak rapat-rapat. Just kalau nak makan turun, and then mandi, solat semua dalam bilik. Then after 14 hari tu, alhamdulillah tak ada apa-apa. Jadi sekarang ni dah kita dapat merasa nak duduk dengan family, borak-borak semua. Okay. Jadi sepanjang tempoh tu selalunya Kai buat apa tu nak tahu juga. Sepanjang tempoh panjang tu kuarantinkan diri dalam bilik nyanyi-nyanyi macam nyanyi sendiri. Saya nyanyi, saya layan YouTube semua kan. And then itulah saya buat cari ilham baru ke. Buatlah apa yang rasa nak buat. Macam mana cari ilham baru? Macam mana cari ilham baru? Macam mana? Selalu biasa kan kita nak cari ilham ni kita kena tengok kat luar, tengok kehidupan, tengok orang, tengok. Ni sekarang kat dalam rumah macam mana cari ilham tu? Saya cari ilham, saya buka YouTube, saya tengoklah pemandangan dalam phone. Saya tengok. Sebenarnya saya suka tengok alam tau. Bila buka YouTube tu saya buka lah macam selalu orang putih rajin tau. Orang-orang luar semua kan dia macam rajin rakam satu video buat time lapse sunset semua kan, sunrise dan sebagainya. Hari-hari nak hujan lah semua. Saya suka tengok benda-benda. Kai, bila tadi Kak Nim tadi ada cerita permulaan Kai, mungkin ada yang tahu ada yang tak tahu tentang tahap permulaan tu daripada bukan masuk rancangan. Ada orang masuk rancangan tiba-tiba, tapi Kai mula daripada Smule. Cerita tahap pertama tu sejak itu waktu masuk nyanyi-nyanyi Smule tu, pada waktu tu apa Kai tengah buat apa tu Smule tu? Kemudian tu tiba-tiba boleh jadi popular. Cuba ceritakan macam mana boleh berlaku tu. Okay, first kali sebelum saya main aplikasi Smule tu, saya bekerja di Sarawak. Saya bekerja di Sarawak sebagai basking semua. And then di Sarawak lah saya main Smule. Then saya duet dengan Siti Nurdana. Dan saya sendiri pun tak sangka apabila video duet saya bersama dengan Siti Nurdana itu telah pun dibuat naik oleh saya sendiri dan orang kata mendapat perhatian ramai lah. Dan itu juga dia keluar dekat blogger semua ambil. Kita orang punya macam ada satu artikel keluar di Astro Gempak di mana Siti Nurdana sendiri pun dia memuji suara saya. Saya pun rasa macam wow macam tu kan. And then time itulah bermulanya nama saya dikenali dan orang kata macam-macam lah time tu. Itu dia Raja Smule bermula dengan hanya daripada teknologi je dan sekarang sudah meningkat nama. Sebelum tu pun macam saya pernah cover juga di YouTube dan sebelum tu pernah viral juga lah lagu-lagu yang saya pernah cover. Lagu Zain Azin, lagu macam-macam lah. Lagu Sudah Ku Tahu, lagu Niki Adila, macam-macam lagu yang saya pernah cover. And then saya pun dapat perhatian ramai juga time tu. Dan orang kata dia secara berperingkat lah untuk saya nak melangkah ke hadapan time tu. Itu macam struggle gila lah. Kai tahu tak macam mana saya kenal Kai? Macam tadi Kak Adam cerita pasal Smule, pasal Saidah pun dia tulis berita. Tahu tak macam mana saya kenal Kai Bahar? Isteri saya, dia kadang-kadang dia buat kek. Dia kek ni untuk majlis lah. Dia buat suka-suka je. Sekali satu hari tu, dekat dapur tu saya tengok dia tengah buat kek. Cantik juga kek dia, kek hari jadi. Lepas tu saya cakap, ni siapa ni? Dia kata untuk orang ni, nama dia Kai Bahar. Saya cakap, iya ke? Jadi kek tu, saya tengok, untuk Kai Bahar ni siapa? Saya cakap. Ingatkan saudara dia ke? Sepupu dia ke? Rupanya, kek tu dipesan oleh fan club. Saya kata, fan club? Kek ni macamnya fan besar. Club Singapore Kai Bahar Saya kenal kek dulu. Kek Kai Bahar, baru kenal orang dia. Waktu kita dekat studio tu, oh ini Kai Bahar yang dulu bini aku buat kek ni. Jadi Kai antara mereka yang mempunyai fan club yang kuat di Singapura, di Malaysia, di Brunei apa perasaan Kai bila yang artis lain pun ada jugalah kan fan club. Tapi awak punya fan club ni kira power
Macam mana orang boleh begitu terpaut dengan Kai? Macam sekarang dia ada 2 fan club dekat sini. Maksud saya lah, nanti saya buatkan kek lagi. So, apa perasaan bila Kai dapat sambutan? Tak sangka tak? Sampai ada fan club daripada Smule tahap tu sampai ada fan club. Cuba cerita. Ini semua fan nak dengar ni sekarang ni. Okey, secara jujurnya sebelum saya berkecimpung dalam industri ni, saya tak pernah terfikir di mana bila setiap artis tu dia ada satu fan club dan bagaimana layanan diorang terhadap artis kesayangan diorang atau artis tu melayan peminat-peminat kesayangan diorang macam mana kan. Jadi saya tak pernah terfikir atau tak pernah rasa macam mana apa yang mereka rasa sebenarnya. Dan setelah saya melangkah ke industri ni, saya dapat rasakan di mana kasih sayang tu memang sangat-sangat wow lah. Dan membuatkan saya rasa ramailah sayang saya kan. Jadi benda tu buatkan saya rasa macam terharu dan berterima kasih kepada diorang. Dan kerana diorang bukan sahaja support, malah diorang memberi kasih sayang diorang kepada saya. Dan di mana saya berada, walaupun event tu kecil ke besar kan, tetap diorang hadir walaupun orang yang sama kebanyakannya hadir dan membuatkan saya rasa diorang tak bosan ke jumpa saya. Tak jemu ke jumpa saya semua kan. Jadi saya rasa benda tu adalah salah satu orang kata kenangan yang paling special lah untuk saya. Tak boleh saya lupakan sampai bila. Dan sangat-sangat terharulah. Banyak sini peminat you yang telah menuliskan komen. Daripada Aisyah Echa, kita sentiasa sayang Kai. Daripada Mas Liz pula, support Kai Bahar SG dan MY Fan Club. Wah, memang ramai lah. Ada Nur Namira kata, tak bosan tengok muka Kai ni. Betul lah peminat you semua best. Nak tanya, antara peminat-peminat ni pastinya mereka akan berikan banyak hadiah. Saya selalu macam very intrigued nak tahu apakah hadiah yang paling memorable yang Kai terima sebagai seorang artis yang you tak boleh lupa lah daripada peminat you? Tak boleh lupa hadiah paling tak boleh lupa. Saya rasa semua hadiah yang orang bagi tu saya tak dapat lupakan. Even sekecil-kecil hadiah atau sebesar-besar hadiah yang orang bagi. Bagi saya tak bagi hadiah pun tak apa. Yang penting orang kata support dan sentiasa ingat saya, saling mengingati tu sangat penting lah bagi saya. Dan saya tak mengharapkan mereka bagi ini semuanya. Dan saya rasa saya menghargai semua hadiah yang diorang kasih kat saya. Patutlah semua peminat suka you. So humble, so macam no wonder. Nak tanya juga Kai, apa tu kalau tak silap saya, ada konsert Kai tergendala, adakah kerana COVID dan sebagainya, dan bagaimanakah pula macam untuk peminat Singapura dapat menyaksikan Kai, adakah ada plan kau rancangan nak ke Singapura? InsyaAllah apapun kita tunggu COVID-19 ni segera habis hilang lah. Amin, kita doakan. Dan apapun terima kasih juga kepada peminat yang dah beli tiket konsert saya yang sepatutnya dah jalan bulan 5. Bulan 5 yang lepas. Dan saya rasa benda tu membuatkan saya rasa ada hikmahnya juga lah bila terjadinya sebegini, di mana kita dapat melihat kita sendiri dan semua orang kesabaran masing-masing orang kata di tahap yang sangat-sangat orang kata tak dapat nak bayangkan lah. Contoh macam saya sendiri, selalunya di hari-hari biasa saya akan bekerja di luar dan bekerja di sana sini. Tapi bila jadi sebegini, orang kata kita terpaksa duduk di rumah dan tak boleh keluar dan buat kerja di rumah sebagainya, dan orang kata norma-norma baru kan. Jadi benda tu memerlukan kesabaran dan orang kata mental yang kuat lah. Jadi saya rasa kita semua rakyat di seluruh dunia ni orang kata menerima apa yang datang sekarang dan kita harus sentiasa bersyukur. Dan insya-Allah kita tunggu apabila habis COVID-19 ni pasti akan orang kata datang yang lebih baik daripada sebelum ni insya-Allah. Ada lagu pasal insya-Allah. Ada lagu pasal COVID tak? Ada lagu pasal COVID buat sendiri ke apa? Saya tak kreatif lah. Macam pengalaman sendiri, aku duduk dalam bilik terperuk seorang-seorang, tak ada macam. Kalau orang penyanyi dan sebagainya kan dia express yang pelukis dia akan lukis. Bagi Kai ada tak buat macam lagu syok-syok sendiri ke apa tentang suasana COVID ni? Tak ada. Sebab tak ada lagi lah. Okey Kai, sebab kita topik kita pada hari ini ialah mencari norma baru. Nak tahu apakah norma-norma baru untuk Kai? Norma-norma baru untuk Kai,
contohnya seperti bekerja di rumah, tapi sekarang ni dah mula start dah lah macam kerja di luar, tapi kita kena ikut SOP yang diberikan lah. Contohnya jaga penjarakan dan orang kata jaga pergaulan kita, jaga kebersihan. Norma-norma baru tu memang sangat-sangat banyak lah apabila kita dapat lihat di mana kita lebih kreatif di masa sekarang ni membuat sesuatu benda tu dengan cara yang lain daripada sebelum ni. Sebelum ni kita buat dengan apa yang kita dah buat dah. Contoh macam pergi keluar, okay, kita dah salam dengan orang tu, and then buat itu, buat ini, buat ini. Tapi sekarang kita lebih kreatif lah buat sesuatu benda yang baru lain daripada sebelum-sebelum ni. Lupa nak tanya tadi. Bila Kai tadi cakap mula-mula dengan basking kan, bagi orang-orang yang pernah melihat Kai basking, bila ada pernah terjumpa orang-orang tu yang aku ingat kau masih lagi kau basking, tiba-tiba dia jadi penyanyi meletup. Pernah tersempat orang-orang seperti ni tak? Macam apa reaksi diorang? Pernah juga. Reaksi diorang just kita diorang cakap malam-malam, hampir setiap malam diorang melihat saya basking, dan saya pun borak-borak macam tu lah. Dan dia pun rasa macam kata, oh Kai ni kata saya syukurlah Sarawak semua kan, dan terima kasih. And then saya macam tu lah. So sekarang kebanyakan kawan-kawan yang dulu sama-sama berjuang basking, sekarang dah tak boleh basking lah pasal keadaan tak mengizinkan kan. Dengan teknologi baru ni, apa nasihat Kai untuk baskers kat luar sana, bagaimana nak memanfaatkan teknologi? Kongsi sikit ilmu. Macam mana kita nak buat? Okey. Kepada baskers di luar sana yang kata sekarang ni kita tak dapat nak pergi keluar, melepak ke nak basking ke apa kan. So sekarang ni kita dah ada teknologi yang canggih dekat phone semua kan. Just create account, buatlah account YouTube ke, nak buat Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke, apa benda yang boleh orang kata boleh menunjukkan kita punya kerjaya, kerjaya, kesenian kita, dan macam-macam lah. Sebenarnya tak kisahlah kita bukan seorang penyanyi ke, bukan basking ke, malah kita seorang penjual ke, businesswoman ke, businessman kan. Jadi semuanya di hujung jari kita, cumanya kita perlu usaha, perlu kreatif, dan kata nak dengan tak nak je. Bagi Kai sendiri, kita macam tadi abang cakap basking kan, kita nyanyi je, nyanyi dan upload je sampai orang kata sampai orang kata bukan macam cakap, sampai kita rasa macam upload je lagi. Yang paling baik, yang paling baik. Ya, lebih baik. Dan yang paling penting kena kreatif lah. Jangan kita upload kita macam tak tunjuk sesuatu yang kelainan daripada kita lah. Apa immediate project Kai yang menanti Kai sebaik saja PKP berakhir nanti? Ada? Lakon ke? Immediate project yang menanti selepas PKP. So far sekarang kita orang just fokus untuk konsert dulu. Konsert di mana tu? Yang konsert yang sekarang tengah tangguh lah. Oh, tangguh, okey. Jadi akan berlangsung bila tu? Rasa-rasanya akan ni banyak dah tanya ni mana nak dapat tiket dan sebagainya. Adakah mungkin roughly bila tu agaknya kalau nak adakan konsert tu? Date saya tak dapat lagi. InsyaAllah, apa-apa kita kena tunggu selepas selesai COVID-19 ni lah. Baru kita orang akan bincang balik date ni bila macam tu. Kai, ni norma baru. Biasanya kita tak minta, tapi sekarang ni kita kena minta sebab ni keadaan yang baru. Ada orang minta belanja setanggi syurga. Boleh belanja Tak sikit. ada hal lah. Nak tunggu konsert lama sangat. Kita dengar dulu daripada Kai. Tapi Kai nak nyanyi lagu Setanggi Syurga atau you nak nyanyi lagu Hari Raya You, Sina Syawal? Dua-dua tak apa. Dua-dua. Okay, we have time. So kita very bertuah hari ni lah. Okay, silakan. Let's go. Setanggi syurga dulu